Perkara menarik mengenai Al-Quran adalah Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberi amaran kepada kita mengenai sikap waspada kita terhadap syaitan dan betapa berdedikasinya si dia ni untuk menyesatkan kita. Tapi pada akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Inna kaidash syaitan kana da'ifa. Sesungguhnya keseluruhan rancangan syaitan, walaupun dia bekerja untuk tewaskan anda siang dan malam 24 jam, walaupun dia cuba dengan amat cekal untuk mempengaruhi perasaan kurang selamat anda dan juga daya keinginan anda, tapi ketahuilah rancangan dia ni sebenarnya cukup lemah. Dia datang kepada anda dengan semua perkara ini dan dia berusaha keras hanya untuk menjauhkan kamu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi pada penghujung harinya, apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada kami sudah cukup, sudah memang mencukupi bagi anda. Dan apa yang sebenarnya perlu anda berhati-hati dengan adalah ketika syaitan menyerang anda dari semua arah yang berbeza, yang dia akan serang anda. Anda benar-benar perlu memahami apa yang dia cuba lakukan dengan setiap arah serangan yang berbeza itu. Oleh itu, sebilangan ulama, mereka sebenarnya memberikan komen yang sangat hebat tentang ini. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala bercakap tentang janji syaitan untuk menyerang kita dari kiri dan dari kanan dan dari depan dan dari belakang, mereka mengatakan bahawa dia akan datang kepada anda dengan cara yang berbeza. Jadi, dia mungkin datang kepada anda misalnya dari sebelah kiri anda dengan sayyiat, dengan dosa. Jadi dia akan berusaha keras menyesatkan anda dengan dosa. Dia akan berusaha membuatkan anda untuk menggigit sebuah dosa itu. Dan jika dia tidak dapat membuat anda berbuat dosa, untuk hanya melakukan dosa secara terang-terangan, maka apa yang akan dia lakukan adalah dia akan datang kepada anda dari sebelah kanan anda pula. Dan sebelah kanan biasanya mewakili hasanat. Dan semua itu amal mulia, perbuatan amal baik. Ia perkara yang mulia. Jadi sebagai contoh, syaitan akan datang kepada anda dan cuba merosakkan solat anda. Dia akan cuba merosakkan puasa anda. Dia akan cuba merosakkan zakat anda, sedekah anda. Atau apa sahaja yang mungkin berlaku. Dia akan berusaha mengambil sesuatu yang mulia dan merosakkan niat anda untuk menjalankan perbuatan amal itu. Supaya ia bukan lagi perbuatan mulia kerana niatnya telah rosak. Niat kamu telah rosak. Oleh itu dia akan cuba menyesatkan anda dari sebelah kanan anda. Dan kalau dia tak dapat hancurkan anda dari kanan, maka dia akan datang kepada anda dari depan pula. Dan bagaimana dia datang kepada anda dari depan anda? Dia akan menghiasi benda-benda. Dia akan mempercantikkan benda-benda. Dia meletakkan zina. Dia cuba memanggil anda untuk benda-benda yang dihiasinya itu, untuk menarikkan perhatian anda. Dia akan melemparkan iklan-iklan yang berterusan ini kepada anda. Advertising ini kepada anda. Cuba buat ni. Cuba buat itu. Cuba buat ni. Cubalah ini. Cubalah. Try lah. Test lah. Kan? Ini semua akan dapat tolong kau tahu. Benda ini akan membuat kau rasa lagi best, terbaik, seterusnya dan sebagainya lah. Dia terus menghiaskan benda-benda ini. Mempercantikkan benda-benda yang tak sepatutnya kita sebagai orang yang beriman pergi dekat. Imam Ibn Sirin rahimallahu ta'ala, dia mengulaskan kenyataan ini dari salah satu tabi'in bahawa syaitan akan sentiasa ada di depan anda dengan setiap dosa dan cuba menarik perhatian anda kepadanya. Dan dia mengatakan bahawa sekiranya lah saya melihat seseorang wanita dalam mimpi saya yang saya kenali tidak halal bagi saya, asrifu basri, saya akan menurunkan pandangan saya walaupun dalam mimpi saya, walaupun ia tidak haram untuk melakukannya dalam mimpi, kan? Untuk mempersiapkan diri saya untuk serangan syaitan ketika saya terjaga dan bukan dalam mimpi. Kerana syaitan sentiasa berusaha untuk menarikkan pandangan mata anda kepada perkara-perkara yang berbeza ini. Jadi dia akan datang kepada anda dari depan anda. Okey, lepas tu dia juga akan datang kepada anda dari belakang anda. Bitaratudi wasyak, dengan sebuah syak wasangka, keraguan dan sikap ragu-ragu. Okey, anda mendapati diri anda maju secara rohani, secara spiritual. Anda dapati bahawa agama telah membuka pintu untuk anda, bahawa anda akhirnya mula menikmati halakah, ceramah dan nikmati solat dan bacaan Al-Quran anda. Dan kemudian itu seorang Islamofobi, musuh Islam, mengatakan sesuatu mengenai agama anda, bahawa anda tidak bersedia untuk menjawab. Dan tiba-tiba je, anda sekarang rasa ragu-ragu pasal agama pula. Dan anda tidak lagi dapat maju secara rohani, secara spiritual. Itulah sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Mereka yang benar-benar takut, benar-benar khawatir kepada Allah Subhanahu Wa Taala
atau mempunyai rasa amat kagum pada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa ini adalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Kenapa? Kerana ketika orang yang membuangkan sebuah keraguan, melemparkan sebuah syak wasangka tentang agama ini, atau mereka cuba melemparkan keraguan mengenai agama, mereka yang ini, yang berilmu ini, dapat mengatasinya dengan mudah kerana mereka sudah tahu, sudah faham. Dan subhanallah, saya mahu anda memikirkan perkara ini. Berapa kali kita mempunyai Islamofobia, mengatakan sesuatu mengenai Nabi SAW atau mengatakan sesuatu mengenai agama anda dan ia hampir membawa anda menjauhi dari agama. Tapi ketika anda pergi dan mengkaji sesebuah isu itu, anda sebenarnya jadi lebih dekat dengan agama anda. Kita bercakap mengenai perhambaan pada hari lepas. Kami mempunyai siaran web mengenai perhambaan. Dan subhanallah, konsep topik ini sangat mengerikan banyak orang Islam. Tapi ketika anda benar-benar belajar tentang sifat peri kemanusiaan Nabi SAW, rahmah Nabi SAW, betapa hebatnya inisiatifnya Nabi SAW dalam agama berkenaan dengan institusi jahat ini, perhambaan ini, anda sebenarnya jadi lebih dekat dengan agama anda. Dan dari situ, dari ilmu yang anda pelajari, anda sebenarnya lebih mengasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan anda sebenarnya jadi lebih sayangi, mengasihi Rasulullah SAW. Dan itulah yang penting untuk mengenali di sini, bahawa apa sahaja yang dia ni, syaitan ini datang kepada anda, Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan anda lebih banyak untuk mengatasinya. Jadi jika dia datang kepada anda dari sebelah kiri anda dengan dosa-dosa anda, Allah telah memberikan sesuatu kepada anda yang memberi anda lebih banyak kesenangan daripada dosa. Allah telah memberikan anda hasanat, perbuatan baik. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan anda alternatif yang dibenarkan untuk dosa-dosa itu, kan? Okey, lepas tu ketika dia datang kepada anda dari sebelah kanan anda dan cuba mengalihkan tumpuan anda, cuba merosakkan niat anda dari Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan sesuatu amal menjadi tidak mulia. Lepas tu kamu fikir Allah Subhanahu Wa Taala jauh lebih besar, lebih esa, ia jauh lebih menggembirakan untuk menyenangkan Allah Subhanahu Wa Taala daripada hanya untuk menyenangkan orang lain, membuatkan perbuatan amal untuk orang lain. Kerana anda menyedari, anda sudah faham bahawa satu usaha untuk melakukan sesuatu demi orang lain, kerana orang lain, sebenarnya tidak begitu memuaskan pada penghujung harinya. Sebenarnya ia membuat anda kurang gembira. Tapi cuba melakukan sesuatu untuk menyenangkan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Untuk hanya bekerja untuk dapatkan keredaannya Subhanahu Wa Taala sahaja. Dengan perbuatan amal baik yang tulus hanya antara anda dan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebenarnya satu rasa dan perasaan yang sangat hebat tiada bandingan. Oleh itu, dari situ anda telah menghancurkan rancangan syaitan dari kanan anda. Dan anda juga telah menghancurkan rancangan syaitan dari kiri. Anda melihat barang-barang yang dihiaskan di hadapan anda dan anda akan katakan, kejap. Saya tak mahu lepaskan jannah dan perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala telah sediakan untuk saya di syurga. Untuk perbuatan bodoh ini yang ada di depan aku sekarang. Untuk perkara-perkara ini yang syaitan hiasi di depan aku. Aku akan tunggu apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah janji dan memberi jaminan kepada aku. Oleh itu, anda menurunkan pandangan mata anda dengan mengetahui dan memahami bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menyediakan sesuatu yang jauh lebih besar untuk kamu. Okey, lepas tu dan ketika dia datang pada anda dari belakang anda dengan rasa keraguan, syak wasangka, perasaan ragu-ragu, anda telah dapat melumpuhkan serangannya dengan pengetahuan ilmu agama ini, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan anda untuk kejar. Kejar ilmu adalah satu perintah. Jadi memang dia akan tetap datang kepada anda. Dia memang cekal, takkan berhenti sampai anda mati. Dia akan datang dari pelbagai arah, kiri, kanan, depan, belakang. Namun rancangan dia ni sememangnya rancangan yang sangat lemah kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah mengizinkan anda. Allah Subhanahu Wa Taala telah memperlengkapkan kamu. Kekuatan dan kelemahan sebenarnya adalah istilah yang relatif. Apa yang dianggap sebagai musuh kuat 1000 tahun yang lalu, boleh menjadi musuh yang sangat lemah hari ini, kan? Fikirkan tentang persenjataan tentera 1000 tahun yang lalu. Sekiranya lah ia adalah tentera terkuat di bumi pada masa itu, jika menghadapi tentera paling lemah di bumi hari ini, kerana apa yang dilengkapi tentera zaman sekarang ni, tentera yang disebut kuat dulu akan dihapuskan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah melengkapkan kamu dengan cukup untuk melawan syaitan. Dan walaupun semua taktik yang dia ada, inna kaidash syaitan kana dha'ifah. Sesungguhnya syaitan dan rancangannya lemah. Dan kami meminta Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan kita kekuatan
dan untuk memberikan kita kemenangan ke atasnya, dan juga memberikan kita perlindungan dari kejahatan yang wujud dalam diri kita sendiri. Allahumma amin.